Salam sejahtera kepada semua pelajar cikgu. Okey, pada hari ini cikgu akan bentangkan satu tajuk berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam tajuk ini kita akan melihat kepada topik iaitu 5.2 kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Dalam kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ini, kita akan melihat kepada faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ada 3 faktor yang utama dalam uh, Kesultanan Melayu Melaka ini. Yang pertama adalah faktor kepimpinan sultan, yang kedua sistem pentadbiran dan yang terakhir adalah sistem perundangan. Jadi yang pertama kita akan lihat kepimpinan raja. Jadi dalam kepimpinan raja ini kita akan melihat kepada 4 aspek utama iaitu keturunan Raja Palembang, peranan yang unggul, daulat dan alat kebesaran dan juga kewibawaan. Okey, dalam ni kita akan melihat yang pertama iaitu keturunan Raja Palembang. Dalam keturunan Raja Palembang ini, Kesultanan Melayu Melaka, Sultan pada masa itu merupakan zuriat daripada keturunan Raja Palembang yang bersusul galur daripada Iskandar Zulkarnain. Lepas itu, raja ini tadi dia memberikan taraf kedudukan yang tinggi kepada Sultan Melaka dan kerajaan lain di alam Melayu. Seterusnya kita akan lihat kepada peranan yang unggul. Raja ini dia mempunyai peranan yang unggul menjadi simbol perpaduan dan kemakmuran, merupakan ketua angkatan tentera, mengetuai hubungan diplomatik, menyelaraskan kegiatan ekonomi, menjadi ketua agama Islam dan juga menegakkan keadilan. Seterusnya kita akan melihat kepada daulat dan alat kebesaran. Dari dalam daulat ini dan alat kebesaran ini kita melihat terlebih dahulu daulat. Daulat ini merupakan kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin. Rakyat mengakui raja dengan memberikan taat setia dan tidak boleh derhaka. Maksudnya sebagai seorang rakyat dekat sini, rakyat haruslah mengikut apa yang sultan ataupun raja itu tadi arahkan kepada rakyat. Alat kebesaran pula kita ada 5 alat kebesaran iaitu cap mohor, nopat, keris, lembing dan juga mahkota. Maksudnya ada 5 alat kebesaran. Dan 5 alat kebesaran ini sangatlah penting. Alat kebesaran ini tadi digunakan semasa upacara istiadat, pentabalan, perkahwinan dan kemangkatan raja. Seterusnya kita akan lihat kewibawaan seseorang raja itu tadi. Raja itu haruslah memiliki ciri kepimpinan seperti adil, berwibawa dan mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Sesamping itu juga, raja memerintah berdasarkan bidang kuasa mengikut hukum kanun Melaka. Maksudnya, raja ini memerintah berdasarkan hukum kanun Melaka itu tadi. Dia tidak akan memerintah ikut sesuka hati raja. Jadi kat sini kita boleh lihat contohnya, kita lihat kepada 2 sultan iaitu Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah yang mengutamakan keamanan dan kebajikan rakyat. Yang kedua kita akan lihat faktor yang kedua dalam aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ini. Faktor kegemilangan yang kedua iaitu sistem pentadbiran. Jadi dalam sistem pentadbiran kita akan lihat kepada 2 perkara penting iaitu sistem pembesar 4 lipatan dan juga tugas pembesar. Dalam sistem pembesar 4 lipatan kita akan lihat apa peranan ataupun apa itu sistem pembesar 4 lipatan. Yang pertama kita dekat sini lihat Sultan dibantu pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar 16 dan juga pembesar 32. Jadi pembesar ini pula merupakan pentadbir kerajaan peringkat pusat jajahan, daerah mukim dan juga kampung. Kita boleh lihat daripada
Gambar rajah di sebelah kanan. Okey, dekat situ gambar rajah kita melihat sultan merupakan di hierarki yang tertinggi. Lepas itu diikuti pembesar berempat, diikuti pembesar berlapan, 16 dan juga pembesar 32. Seterusnya kita lihat kepada tugas pembesar. Okay, setiap pembesar dia ada tugasnya tersendiri. Kita dekat sini lihat dulu tugas utama pembesar. Jadi tugas utama pembesar, jangan lupa ini tugas dia. Soalan sangat sukalah keluar, dia akan tanya apakah tugas pembesar. Jadi inilah tugas pembesar. Yang pertama, menjaga keamanan kawasan, mengutip cukai dan hasil lain melalui sistem serah. Okey, apa itu pula sistem serah ini tadi? Jadi sistem serah ini merupakan pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah. Maksudnya dekat sini, rakyat akan memberikan cukai ataupun sebahagian daripada hasil yang mereka dapat daripada aktiviti tanaman itu tadi kepada pemerintah. Okey, sebagai mereka hargailah pemerintah tersebut. Okey, seterusnya mereka juga membekalkan tenaga tentera kepada tentera ketika perang dan menyediakan tenaga buruh melalui sistem kerah. Sistem kerah ini bermaksud merupakan sesuatu pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah. Maksudnya dekat sini mereka membuat apa sahaja yang disuruh tanpa ada gaji ataupun upah yang diberikan. Maksudnya mereka suka rela. Okay, seterusnya kita lihat kepada pemerintah Melaka mengurniakan kawasan khas kepada pembesar untuk ditabir. Kawasan yang dikurniakan kepada pembesar berempat ini dikenali sebagai kawasan pegangan. Manakala kawasan pemakanan diberikan kepada pembesar jajahan dan daerah. Okey, seterusnya pembesar dibenarkan mengutip cukai di kawasannya dan menyerahkan kepada pemerintah sebagai ufti. Maksudnya dekat sini pembesar dia tidak boleh nak kutip cukai di kawasan lain. Dia hanyalah boleh kutip cukai di kawasan dia sahaja. Jadi pembesar berempat juga dikenali sebagai orang kaya berempat. Seterusnya kita akan lihat kepada peranan bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksmana. Okey, jadi dekat sini kita lihat kepada bendahara terlebih dahulu. Bendahara merupakan penasihat raja, menteri utama peringkat pusat, ketua turus angkatan perang, ketua hakim dan pemangku sultan. Maksudnya, bendahara ini adalah orang yang kedua selepas sultan. Dialah yang menasihati raja, dia akan memangku tugasan raja ataupun dia ambil tugasan raja sementara sahaja. Okey, bila ketiadaan raja di tempat itu. Okey, seterusnya penghulu bendahari. Penghulu bendahari ini dia pemungut hasil dan ufti, ketua segala bendahari, ketua urus setia istana dan ketua syah bandar. Okey, itu adalah peranan penghulu bendahari. Seterusnya adalah temenggung. Okey, jadi temenggung ini dia merupakan ketua polis dan penjara, penguasa bandar dan kota Melaka, pegawai protokol istana, hakim di darat. Dan yang terakhir kita lihat kepada Laksamana. Jadi Laksamana ini dia merupakan ketua angkatan laut, pengawal pribadi raja, ketua duta, ketua utusan ke negara luar dan juga hakim di laut. Okey, kita lihat kepada faktor yang seterusnya iaitu sistem perundangan. Dalam sistem perundangan ini, kita akan melihat 3 jenis undang-undang yang diamalkan di Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka dan juga Undang-Undang Adat. Okay, kita lihat yang pertama iaitu Hukum Kanun Melaka. Jadi Hukum Kanun Melaka ini tadi dia ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan kemudiannya disusun semula semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah.
Okay, dalam hukum kanun Melaka ini, dia mengandungi 44 pasal ataupun 44 perkara yang berkaitan dengan hak keistimewaan, tanggungjawab raja dan juga pembesar. Selain itu, hukum Islam juga terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Melalui hukum kanun Melaka ini tadi, dapat mewujudkan keamanan dan menjamin keselamatan rakyat. Okay, kerana melalui undang-undang, kita boleh mengawal semua perkara. Seterusnya kita lihat kepada Undang-Undang Laut Melaka. Okay, Undang-Undang Laut Melaka ini dia lebih kepada undang-undang kepada orang yang berada di laut. Okay, contohnya seperti mereka nelayan, okay, pedagang yang datang dari luar. Kita lihat, okay, ditulis semasa pemerintah Sultan Mahmud Shah untuk menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Dia juga mengandungi 25 pasal yang menerangkan peraturan di laut, tertib berniaga dan tata cara jual beli. Selain itu juga, Undang-Undang Laut Melaka ini dia berkaitan tanggungjawab nahkota, anak kapal, kiwi dan juga syah bandar. Hal ini membolehkan aktiviti perdagangan berjalan lancar dan adil serta memberi keyakinan kepada pedagang. Bila adanya Undang-Undang Laut Melaka ini tadi, pedagang-pedagang luar tidak berasa tidak rasa was-was untuk datang berniaga di Melaka. Yang terakhir, kita lihat kepada Undang-Undang Adat. Undang-Undang Adat ini diperkenalkan ataupun diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan yang dinamakan sebagai Adat Temenggong. Jadi dalam Undang-Undang Adat ini berkaitan dengan sistem pemerintahan, pewarisan takhta, perkahwinan, pewarisan harta dan juga perundangan. Selain itu juga dia berkaitan dengan sistem penggantian sultan, iaitu kerajaan diwarisi oleh anak lelaki yang sulung. Okey, dia juga mengamalkan sistem pemerintahan beraja, kuasa tertinggi terletak di tangan sultan atau raja. Maksudnya dekat sini tak ada lagi kuasa yang lagi tinggi daripada raja pada masa itu. Okey, dia juga membolehkan sistem pewarisan takhta berlaku secara teratur. Maksudnya sistem pewarisan takhta ini dilakukan secara bergilir-gilir. Okey, jadi ke sini cikgu akan buat kesimpulan secara ringkas sahaja. Dalam bab ini tadi kita melihat kepada faktor Kesultanan Melayu Melaka. Ada 3 faktor penting iaitu kepimpinan sultan, sistem pentadbiran dan juga sistem perundangan. Dalam sistem dalam kepimpinan sultan, keturunan Raja Palembang. Kita melihat kepada keturunan Raja Palembang, peranan raja yang unggul, alat ataupun daulat, daulat dan alat kebesaran, kewibawaan sultan. Lepas itu dalam sistem pentadbiran kita lihat sistem 4 lipatan dan juga tugas pembesar. Manakala yang terakhir sistem perundangan, kita melihat kepada hukum kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka dan juga Undang-Undang Adat. Ini merupakan salah ataupun ketiga-tiga faktor ini tadi yang membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.